Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk edisi 19 Mei 2023. Dan kali ini bertemankan kami berdua. Sedondon nampaknya dah ya. Ya, betul. Kita masih lagi dalam penghujung Syawal sebenarnya. Yang hujung-hujung dah ni. Jadi mungkin ada kalian yang baju-baju raya tak sempat pakai lagi tu. Betul. Boleh teruskan pakai. Lagi-lagi hari Jumaat hari ini. InsyaAllah hari Jumaat yang penuh dengan barakah. Dan saya dan Hanis sebenarnya banyak perkongsian kita hari ini. Saya rasa anda semua memang harus bersama dengan kami. Kita ada nak bercakap tentang pelajar genius. Ada juga nak bercakap tentang kewangan. Betul. Macam mana nak menyimpan duit untuk masa depan ni. Betul. Persaraan lah dalam konteks yang akan kami bawakan setiap hari Jumaat ini soal wang. Itu konteksnya, maksudnya semua orang akan melalui fasa ini. Tapi nak melalui fasa ini dengan cara yang macam mana persediaannya. Ya, betul. Sama ada kita ni bersedia ataupun kita ini hanya tak apa, kita hadap je nanti. Bila dah bersara nanti kan. Tapi tak boleh, kenalah ada perkongsiannya. Dan nanti kita akan kongsikan juga salah satu aktiviti yang ingin dilakukan ketika Jom Heboh nanti. Ini yang main bola dekat atas jalan raya tu. Main bola atas jalan raya ya? Betul. Saya rasa tertarik nak tahu tuan ni. Tapi tak apa, kami akan kongsikan sepanjang kami bersiaran hari ini. Dan tentunya mungkin anda ada apa-apa perancangan ingin keluar. Jangan risau, boleh juga saksikan kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Boleh juga kongsikan komen-komen anda, insyaAllah. Kalau ada peluang dan waktu, kami akan bacakan. Tadi cakap nak keluar kan? Kenalah tahu keadaan cuaca semasa dalam negara kita pada ketika ini. Dan difahamkan di seluruh negara, bandar-bandar utama terutamanya Dayah cuaca memanglah pada ketika ini peralihan angin monsun kan. Memang agak dingin, panas sedikit dan hujan itu siapa yang dapat akan rasa macam nikmat sangat hujan. Betul. Dia kalau macam ibaratnya ekstrim jugalah cuaca ya. Kalau panas tu panas sangat. Lepas tu hujan lebat dan kalau saya baca di sini daripada laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau cuaca semasa Kuala Lumpur dan kebanyakan negeri-negeri seperti Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Kuala Terengganu dan sebagainya. Tapi kecuali bayan lepas lah. Semuanya cerah-cerah belaka. Betul, cerah dan juga suhu yang memang konsisten sejak kita berikan perkembangan dari setiap hari ini. 30 darjah Celsius ke atas, boleh mencecah sehingga 34 ke 35 darjah Celsius mengikut kepada tahap dan juga skalanya lah ya. Betul, dan saya rasa pesanan ini adalah pesanan rasmi juga untuk saya, dari saya untuk semua. Tolong minum air kosong banyak-banyak ya, sebab kita tahu juga sekarang ni kan banyak yang stroke haba dan sebagainya. Jadi pastikan lagi-lagi untuk yang bekerja di luar tu. Secukupnya. Itu berkenaan dengan cuaca. Kita nak tinjau terlebih dahulu pada pagi ni, pagi Jumaatnya penuh kerahmatan ini. Apa yang didadak akhbar ni? Sebab kita tadi ada kongsikan tentang betapa panasnya di luar. Tembikai laku keras 24 tan sehari. Ini daripada Harian Metro. Di Gua Musang cuaca panas memberi limpahan rezeki kepada peniaga di sini. Katanya 24 tan tembikai sehari. Dan katanya peniaga ini membuka gerai di tepi jalan alternatif Gua Musang ke Kuala Lipis lah. Dah lebih daripada sebulan lalu. Dan katanya memang tembikai yang dijual ni ada grade lah. Harga pun berbeza. Tapi bekalannya katanya diambil secara pukal dan memang jualan orang kata laku keras. Saya rasa ini memang faktor cahaya. Bayangkan Hanif, dalam keadaan kita panas, dapat pula minum air tembikai, sejuk-sejuk. Sedap kan? Kerja nak buat magic. Keluarlah tembikai kat sini. Mana tahu nanti datang ke studio kan. Awak mesti berharap kan. Dengan saya pun berharap kok ada tembikai ke kat mana-mana kat sini. Jangan, sabar ni. Belum lagi kok nanti kan penerbit nak bagi ke. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian seterusnya. Ada juga di Harian Metro. Ya, betul. Di sini. Okey. Ibu amat merinduimu. Ini adalah tentang kisah seorang wanita, Nur Hidayu, yang menunjukkan gambar anaknya seperti anda lihat di skrin, Muhammad Daniel, yang diserahkan kepada keluarga angkat ketika berusia 12 hari. Jadi ini adalah kerana desakan hidup 14 tahun yang lalu. Inilah bagi saya seorang ibu kan, pasti sentiasa teringat anaknya. Dan juga mungkin di waktu itu tiada upaya untuk menjaga anaknya, jadi untuk kebaikan pada waktu itu. Tapi ya, Nur Hidayu memang katanya sangat-sangat merinduilah dan berharap dapat berjumpa dengan anaknya. Jadi itu ikhtiarnya lah untuk berjumpa kembali dengan anak yang dilepaskan 14 tahun yang lepas. Itu di Harian Metro. Saya nak teruskan sikit perkongsian di Cosmo apabila di muka hadapan ini. Ini mungkin terkena kepada rakan saya di sebelah ni lah. Berkenaan dengan berjuta rakyat Malaysia habiskan duit bercuti di luar negara. Adakah ini Hadim Biswan? Salah seorangnya? Saya baru cakap yang sebelah ini, bukan yang saya. Ini memang antara realitinya selepas PKP ataupun pandemik COVID-19 apabila rakyat Malaysia tidak kisah untuk berbelanja keluar daripada negara kita ini untuk pergi bercuti dan mungkin ada urusan
urusan perniagaan, tapi ada peningkatan harga tiket juga, penerbangan ke luar negara sehingga 70%, yang pastinya walaupun kita nampak macam kenapa sampai 70%, tapi tidak menjadi halangan kerana mungkinlah selepas terperangkap ataupun ditekan selama 2-3 tahun ini, inilah masanya untuk keluar. Perasaannya membuat-buat lah. Betul. Yang penting kalau mampu, apa salahnya? Betul, kan? saya setuju. Lagi-lagi mungkin ada yang buat simpanan, ada tahu orang buat tabung, katanya memang tabung untuk jalan-jalan, tabung percutian. Yang belum ada, tak apa, boleh cuba sekarang. Apa salahnya? Samalah kita ya, Hanif. Betul. Baik. Dayah memang ada macam-macam perjalanannya untuk keluar negara nanti. Tapi sekarang kita nak kembali ke Malaysia. Ya, betul. Di Malaysia hari ini, sebab kita nak kongsikan, saya selalu berasa sangat kagum apabila seorang ini hebat dalam satu bidang. Ya, betul. Tetapi apa yang kita nak tampilkan kejap lagi ni hebat dalam 2 bidang, menjadi hebat dalam 2 bidang dalam satu-satu masa ini. Seorang hafizah dan juga seorang pelajar cemerlang dalam bidang ACCA. Wow, betul lah awak kata. Bukan satu, tapi 2. Betul. Menarik juga. Apa kata kita saksikan dulu, kita ada sedikit bikisan untuk sama-sama kita saksikan. Kepintaran adalah sebuah kekayaan, namun memerlukan kekuatan seiring dengan usaha yang berterusan. Safwa Zamri, 19 tahun, anak kelahiran Pasir Mas Kelantan ini ialah mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Dungun. Kebijaksanaan dalam subjek matematik membawa namanya ke persada dunia apabila menerima hadiah Top ACCA Foundation in Accountancy FIA. Dia mendapat keputusan cemerlang dengan markah 98% sekaligus berada di ranking kedua terbaik dunia. Sejak di bangku sekolah lagi, Safwa sentiasa meraih keputusan cemerlang dalam setiap mata pelajaran. Dia memperoleh 6A dalam UPSR, 12A dalam PT3 serta 12A dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Tidak pernah jemu mendalami pelbagai ilmu, gadis berperwatakan ceria ini juga berjaya menghafaz Al-Quran sewaktu berusia 14 tahun. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Abang-abang dan kakaknya juga ialah sumber inspirasi yang berjaya dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Anak bongsu kepada pasangan guru ini pasti menjadi kebanggaan ibu dan ayahnya. Ya, itu dia sedikit perkongsian untuk anda lebih mengetahui bahawa saya dan Hanif akan bersama dengan siapa dan apa yang bakal kami tanyakan. Seperti yang Hanif katakan tadi, memang rasa macam wow, bagaimana ya seseorang tu boleh hebat bukan satu bidang tapi 2 bidang dan sangat muda orangnya. Dan bersama baru berusia 19 tahun. Tapi kami ada persamaan, Dayah. Mungkin dari sudut kebijakan tu tak berapa sama sebab dia jauh mengatasi saya. Tapi anak bongsu sama. Siapa? Anak bongsu. Saya pun anak bongsu. Sama kita tiga. Itulah dia. Sama pula. Sama pula. Jadi saya rasa tanpa bawa bahasa. Jom perkenalkan. Dan mari kita perkenalkan, ini dia. Kita bersama dengan Safwa Zamri. Ya, ini dia penerima Top ACCA Foundation in Accountancy. Ya, dan juga pastinya ibu bapa yang turut berbangga dengan pencapaian anaknya. Encik Zamri Muhammad Amir dan Puan Rashidah Abdul Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah. Katanya datang daripada Ganu, Terengganu. Betul ke? Ganu belah mana tu? Saya daripada Besut. Dari Besut lah. Terima kasih sudi bersama kami. Mungkin kita nak kongsikan terlebih dahulu Safwa ya. Safwa seorang hafizah Al-Quran, alhamdulillah. Juga penerima yang sangat hebat ni Top ACCA Foundation ini. Ini semester kedua ya di UiTM. Sekarang ini. Okey, minatnya memang di bidang ACCA ni ke? Okey, sebenarnya saya dulu saya tak ambil subjek akaun. Okey. So sebenarnya saya punya minat betul-betul minat hanya dalam subjek matematik. Matematik. Okey. Matematik. Okey. Sebab sebelum Form 4 kita akan pilih aliran. Okey, betul. Kita pilih aliran. Tapi saya tak pilih aliran akaun. Dia ada kekangan sikit masa tu. Okey, jadi kekangan tu yang sebelah ke? Yang tidak ke akaun tu? Sebab sekolah saya ni dia ada macam ada satu aliran lain tu dia macam dinamakan Syahadah Ulia Ulul Albab. Okey. Dia macam belajar kitab Torah apa semua tu lah. Dan aliran ni hanya ada di sekolah Imtiaz Besut. Jadi saya ambil peluang untuk ambil aliran ni lah berbanding akaun sebab orang kata macam walaupun tak ambil akaun masuk SPM, masuk universiti pun boleh ambil juga. Macam tu lah. Saya pegang lah masa tu kata-kata orang-orang masa tu lah. Okay, lepas SPM, saya pun apply lah. Okay, sebenarnya ACCA ini bukanlah first choice saya lepas SPM. Tak juga?
Sebab sebenarnya first choice saya lepas SPM adalah untuk ambil pure matematik. Okey. Tapi memang kira asalnya nombor lah. Nombor. Ya, betul. Okey. Kemudian Kakak terfikir ni tempat kedua ACCA dunia tau. Wow. Dan itu bukan pilihan pertama tau sebenarnya. Macam mana awak ni? Okey, tapi saya mohon untuk pure matematik tu dalam satu scholarship ni, tapi tak ada rezeki nak dapat. Dan kemudian saya pun ada juga temuduga untuk ACCA ni lah. Jadi rezeki dapat sambung yang ni, saya pun sambunglah yang ni. Sehinggalah menjadi sebeginilah untuk diteruskannya. Ayah tu daripada tadi angguk tersenyum-senyumnya ayah. Mungkin ayah je memang turut berbangga lah ayah ya. Mungkin Cik Zamri boleh kongsikan lah. Bila melihat anak daripada satu minat apply yang tu tak dapat kan. Tiba-tiba rezekinya dah dapat pula nombor 2 terbaik dunia. Bagaimana agaknya? Ataupun memang dah nampak dah Safwan ni lain daripada yang lain saja. Okey. Alhamdulillah. Memang saya amat berbanggalah dengan pencapaian dia. Dan saya memang guru. Memang kita boleh kesanlah. Oh, panggil cikgu lah ni ya. Kita pergi cikgu lah. Memang anak saya ni dia lebih pada matematik lah daripada kecil lagi. Memang nombor dia memang cepat lah. Jadi saya pun banyak guru matematik juga. Jadi bila kita tengok tu memang dia daripada awal lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah setakat ni. Dengan berkat bantuan daripada semua guru-guru, memang dia cepat ke depan. Saya sukalah sebab Cikgu Zamri ke Ustaz Zamri? Cikgu Zamri. Cikgu Zamri sebagai seorang cikgu, tahulah tentang peranan guru-gurunya kan. Apatah lagi Hari Guru baru saja sambut sebelum ini. Ibunya guru juga ke? Ya. Allahu Akbar. Kena faham ya. Ibu bapanya guru. Cikgu Rashidah kan? Puan Rashidah melihat kepada macam ketika membesarkan ni, mungkin ini boleh menjadi inspirasi kepada mereka nak membesarkan anak ni. Apa amalan-amalan yang mungkin diterapkan rutin harian kepada Safwan ni sehingga menjadi seorang yang berpotensi besar ni, cikgu? Masa kecil lah. Masa kecil memang dia suka sangat membaca dan matematik pun dia memang bila kita beli sebuah buku tu sehari siap. Dia buat sendiri? Dia buat. Sehari siap tau. Usia berapa tu? Kalau masa tu dia sekolah rendah lagi dah. Lagi satu. Jadi Umi dah habis dah buku ni. Nak buat lagi. Nak beli buku kena beli lain lah. Sekejap je dia buat. Memang dia minat matematik. Kalau contohlah awak ingat lah ya. Safwan, dalam awak membesar sekolah semua kan. Selalu nak tahu juga makan matematik dapat berapa? Okey. Nak tahu ni? Bagi tahu je tak apa. Daripada sekolah rendah sampai menengah tak pernah dapat B lah. Okey. A sokmo. A sokmo lah. Kalau macam waktu SPM A plus macam tu lah. Nasib baik tak ada A++ tau. Mungkin awak akan dapat A++ tu. Itu malu kita nak tunjuk slip SPM kita. Masya Allah. Tapi memang kalau selain daripada matematik, mungkin ada juga subjek lain yang Safwan rasa Safwan suka jugalah. Kalau Safwan pergi, mesti Safwan boleh berjaya juga. Ada tak mungkin? Okey, saya ambil sains tulen, fizik, bio dan juga kimia. Okey, di antara tiga tu, fizik, bio dan juga kimia, yang paling saya suka kimia lah. Sebab waktu SPM, saya dapat A+ untuk kimia. Tapi fizik dengan bio tu kurang sikit lah, A dengan A-. Jujur Safwan ni. Dia kata kurang sikit A- tu saya kan. Awak ni. Saya dengan Hanif terus macam Allah. Patutnya kurang tu B ke C ke A tahu. A tu tak kurang tau. Betul lah. Okey, mak ayah kita nak tahu jugalah. Yelah, selain daripada Safwan ni memang daripada kecil kan memang suka matematik, boleh habiskan buku matematik dalam sehari. Ada juga tak mungkin tips-tips seperti makanan ke ataupun ada penjagaan yang lain sikit Safwan, ataupun ada latihan yang awak selalu buat sehingga boleh berjaya sampai ke tahap ini? Okey, kalau cakap pasal latihan tu, contohlah pasal subjek matematik. Contoh saya ada dua latihan contoh. Matematik dan juga fizik contohlah contoh. Tapi fizik ni due date dia esok contoh. Matematik ni hari Khamis contoh. Lambat lagi. Tapi saya akan siapkan matematik dulu. Tapi fizik tu akan buat juga. Pilih kasih. Tapi sebab saya macam punya minat tu, saya akan settlekan matematik tu dululah. Tak kisahlah kalau di sebulan lagi pun matematik dah siap dululah. Cikgu Zamri melihat kepada potensi yang ada pada Safwan ni. Dia bawa ini piala kemenangan. Bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ahmad Zahid. Mungkin boleh angkat sikit kita tunjukkan. Timbalan Perdana Menteri ketika dianugerahkan bersama dengan sijilnya. Cikgu Zamri melihat kepada sebegini memang dibenarkan untuk Safwan
memilih aliran sendiri masa depannya jugalah apa yang dia minat lah ya. Ya. Memanglah saya memang terbuka lah dari segi ikut minat anak-anak kita, apa yang dia nak menceburi kan. Sebab itu adalah dia masa depan dia. Jadi saya terbuka. Jadi dia seorang memang pada peringkat awal tu adalah ura-ura nak sambung terus bidang aliran agama lah. Tapi bila bincang-bincang, bagi saya lah, saya rasa talent Safwa ni atau kelebihan yang ada pada Safwa tu bukan ke arah itulah. Memang yang tu yang sepatutnya diambil. Itu asasnya lah. Asas dia. Tapi saya rasa lebih ke arah yang lain lah. Jadi adik-beradik dia pun, abang kakak dia pun cadangkan kita ambil account lah seorang, beza daripada yang lain. Sebab yang lain semua aliran ke arah tu lah, engineering dan perubatan. Jadi dia yang bosu tu larilah ke lain dia sikit. Apa-apa account dia yang jaga. Kalau ada buka syarikat keluarga pun dah tahu dah siapa jaga bahagian account. Okey, Safwa, kita bagi Abang Hanif tengok sikit sebagai wakil anak bungsu. Abang saya suka. Okey, Safwa sendiri kan sekarang ni dia masih belajar UiTM kan. Mungkin ada cita-cita ataupun satu pencapaian yang Safwa rasa macam, Kak, saya dah dapat dah nombor 2 terbaik dunia. Saya ada lagi harapan ataupun impian saya. Apa? Mungkin ada. Safwa kongsikan. Ni nombor 2 terbaik dunia. Okey. Apa yang saya dapat lagi? Nombor 1 terbaik dunia. Itu cita-citanya? Itu cita-cita lah. Cita-citanya sebab saya masih jauh lagi perjalanan. Sebab saya masih lagi foundation. Hari tu baru habis SEM 1, sekarang SEM 2. Betul. Dan untuk SEM 2 ni, saya pun berharap akan dapat lagi prize winner macam ni. Dan untuk peringkat SCCA, nanti lagi further saya pun harap dapat lagi lah award macam ni. Ya, betul. Ni baru habis SEM 1. Nombor 2 terbaik dunia. Kan? Tak tahulah berapa banyak lagi mungkin yang boleh dikumpulkan lagi. Saya rasa ini menginspirasi untuk anak-anak dan juga ibu bapa di luar sana. InsyaAllah untuk menjadi. Dan saya suka semangat Safwa lah. Sebab Safwa tak nak berhenti dekat situ. Kan? Maksudnya nak kejar lagi dan habiskan pembelajaran yang penting. Jadi seseorang yang boleh untuk terus memberi inspirasi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Seorang hafizah juga kan. Maksudnya seimbang di dunia dan juga akhirat. InsyaAllah. Menjadi perkongsian yang sangat berguna di hari Jumaat ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu pun bersama dengan kita. Dan tidak lambat juga untuk kami ucapkan selamat Hari Guru juga. Terima kasih banyak atas segala yang diberikan, dicurahkan kepada semua. Saya dan Hanif sekarang rasa cukup terinspirasi. Bagaimana pula dengan anda? Betul. Harap-harap sama jugalah kita. Betul. Dan sebenarnya kami nak berbicara, ini sukalah ni soal wang kan. Ini pun nombor-nombor juga, matematik, akaun semua ada juga. Akan kami bincangkan tentang persediaan hari persaraan nanti dalam soal wang. Jadi kena terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Kita berehat sebentar. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Namun, berapa lama simpanan wang yang dikumpul sepanjang bekerja mencukupi selepas bersara? Dengan keadaan ekonomi semasa, setiap individu pasti mempunyai pandangan tersendiri mengenai jumlah simpanan yang perlu ada untuk kegunaan di kemudian hari. Selepas pencen bagi abang, untuk normal macam kita yang hidup macam ni, lebih kurang 100 atau ke 300 ribu lah yang sepatutnya lah. Sebab kita hidup dalam keadaan ekonomi yang tak tentu, yang masalah ekonomi dunia lagi, dan kita harap ada pengurusan yang lebih baik untuk negara kita ni supaya kos harga hidup kita boleh stabil, kekal untuk rakyat-rakyat kita lah. Itu je lah. Bagi saya, kalau boleh, biarlah 150,000 ke atas zaman sekarang lah. Sebab sekarang ni kos semua mahal lah, perubatan semua kan. Macam saya ni, saya dah 8 tahun tak bekerja. Saya makan gaji sendiri kan. So, saya kena saving juga lah. Satu hari saya kena saving dalam 100 lah. So, dah tolak. Kalau mesti saya saving sebulan memang dalam 1,000 lah. Nanti kena buat about 100,000 over for kita berkatua lah. Dalam 20,000, 30,000 lah. Pasal umur tua ni, cakap 30,000 cukup lah bekai mati. Sebenarnya kan, untuk mendapat abang macam tu, kalau tanya soalan tu, hidup ni duit tak pernah cukup kan. So,
Ia bergantung juga kepada individu itu sendiri, sama ada ia berjimat ataupun tidak. Tapi depend on kita punya pengurusan negara lah yang sebenarnya juga. Macam saya ni, saya bujang. So, bagi saya cukup kot. Saya pun ada buat macam pelaburan emas semualah kan. Itu saya untuk saya mengeluar lah tapi. I don't think so. Tak cukup. Jadi anti akan tambah lagi lah apa yang mampu anti simpan. Kalau nak kira memang tak cukup. Pasal ikhtiar juga sampai melebihi wang itu. Baik, kami buka pada kali ini untuk kongsi dengan anda pandangan orang ramai berkaitan dengan apa sebenarnya persiapan kita untuk ke arah persaraan dan juga adakah simpanan ini mencukupi, berapa nilai kewangan yang sebenarnya mencukupi untuk waktu ini, di era ini, zaman yang sangat mencabar dari sudut ekonominya, dan itu mungkin antara pandangan daripada orang ramai. Dan sebab itulah kami nak bawakan kepada anda di Malaysia hari ini berkaitan dengan simpanan menjelang persaraan di segmen soal wang ini. Dan saya nak lalukan kehadiran, lama tak jumpa ni, figurah hebat dalam bidang perunding kewangan, Tuan Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Selamat Raya jugalah di penghujung ni. Kami nak ucapkan Tuan, tadi kita buka dengan pandangan orang ramai itu. Pandangan sedikit, cukup atau tidak sebenarnya nilai yang diberikan 100,000 ke atas, ada yang kata 30-40,000 pun mencukupi di waktu usia persaraan ni Tuan. Okey, secara asasnya kalau kita tengok kos hari itu tahun 2007 makan sehari adalah RM20 pagi, tengah hari, malam. Okey. RM20 itu tahun 2007. 2007. Okay. Mana untuk pesara 600 untuk soru je. Untuk makan itu tahun 2007 dan kajian selama 20 tahun dikata sehingga 2027 maknanya sekitar 4 tahun lagi, sama ada dia akan berlaku exactly RM64 atau kurang RM64 sehari akan jadi makanan pagi, tengah hari, malam. Maknanya nasi lemak kita mungkin dijangkakan jadi RM15. Kalau tak berlaku 2027 pun dia akan jadi RM20-30. Okey. Sebab inflasi itu tak ada, jadi inflasi ni kos akan meningkat. Dan inflasi untuk medical perubatan secara asas 14% ke atas. Setahun purata. Jadi secara asasnya kalau kita ada contoh tadi ada yang sebut 30,000. Betul. Cukup untuk bersara. Secara asasnya kalau kita bersara dengan 240,000 dengan bersara pun ada dua, sama ada 55 atau 60. 60 tahun. Kalau kita bersara umur 55, secara puratanya rakyat Malaysia hidup sehingga 75. Mana 20 tahun. Mana kalau ikut yang disasarkan oleh KWSP untuk pekerja swasta, sekurang-kurangnya 240,000. Kalau kita bagi 240,000 bahagi dengan 20 tahun, makna bersara 55 hidup sampai 75, kita hanya ada duit sekitar 1,000 sebulan. Ya. Cukup tak 1,000 sebulan? Kalau 30,000 memang tak cukup lah. Betul. Dia secara rasanya di kampung kita boleh ada kurang-kurangnya sekitar 2,500. Kalau di bandar, nak bersara di bandar kena ada 5,000 sebulan dengan syarat rumah dah habis bayar. Wow. Okay. 5,000 sebulan. Kereta secara biasanya kalau kita hidup 20 tahun takkan kereta tu sepanjang 20 tahun kita pakai satu kereta. Betul. Biasa sekitar 10 atau 15 kita akan tukar kereta lain. Jadi banyak perkara yang perlu difikirkan jugalah. Ya, betul. Jadi secara asasnya nak menjawab kepada pandangan orang ramai tadi tu, banyak juga perkara yang mereka perlu perhalusi, terutamanya melihat kepada 100,000 ke atas dan sebagainya. Ini simpanan menjelang persaraan. Seawal usia berapa yang perlu kita fikir untuk simpanan tersebut dimulakan menjelang persaraan? Sebab kita faham simpanan ni ada macam-macam jenis. Ada yang buat pelaburan juga. Ya, setuju. Ada yang buat simpanan untuk travel seperti Dayah cakap tadi. Tapi simpanan menjelang persaraan ni sejauh mana yang perlu kita fikirkan? Seawal mana perlu kita fikirkan? Dia secara pertamanya seperti mana tadi, betul lah kita kena ada pelbagai. Mana jangan letakkan duit persaraan kita di satu tempat. Dan kalau kita nak bermula dengan KWSP sebenarnya boleh seawal 16 tahun. 16 tahun? Okay. 16 tahun kita dah boleh buka lah. Bagi saya, bagi ibu bapa yang ada berkemampuan, buka akaun anak di KWSP, umur 16 tu dah buka. Okey, wow. Itu salah satu. Kalau tidak pun, masuk dalam pelaburan-pelaburan macam ASB dan sebagainya lah. Ada banyak yang kita boleh masukkan. Cuma letak di pelbagai tempat. Emas sikit, campur semua. Sebab masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Kenapa perlu diselerakkan situ? Okey, seleraknya sebab ada tahun ni macam kita tanam pokok lah. Kalau dulu saya ingat lagi pernah ada seorang datang jumpa saya, kata, "Tuan, bila getah naik dulu, dia beli tanah, dia tanam getah." Getah saja? Bila getah dia dah mula boleh ditoreh, harga getah jatuh. Dia tebang semua, dia tanam pokok kelapa sawit. Lepas pokok kelapa sawit, lepas few years tu dah boleh mengeluarkan hasil, masa tu kelapa sawit pula jatuh harga. Dia kata, "Habis nak buat apa?" Saya kata, "Jangan, tanah tu ada yang tanam getah, ada yang kita tanam kelapa sawit." Sebab tahun ni kita tak tahu yang mana satu yang terbaik. Mungkin tahun ni yang lebih menjadi kelapa sawit, tahun depan yang lain. Jadi sumber kita pun kena ada pelbagai tempat, sebab ada tempat yang
tak boleh buat keluar macam QSP. Betul. Ada tempat rasa gatal je tangan boleh keluar. Sila air bulan tak sampai bersara duit dah tak ada. Sebab saya tengok siapa yang tak ada langsung dalam QSP dan bergantung duit simpan sendiri, kebanyakannya walaupun masa muda duit masuk tu berlambak, tak kira artis ke businessman ke ataupun yang muda-muda sekarang jadi founder kita tengok. Kalau panjang umur kita boleh tengok 30 tahun. Kalau dia tak menyimpan dalam EPF dan sebagainya, kebanyakan akan berakhir benda sama, tak ada duit. Yang penting asasnya KWSP terlebih dahulu. KWSP kena. Sebab tu terpaksa. Boleh buat keluar pun masa di usia persaraan je. Dan kita perlu memang dah dibiasakan untuk sebegitulah, dipaksa barulah kita akan biarkan dahulu ianya sebagai persediaan masa hadapan. Tuan, kita melihat juga ada, saya suka tertarik dengan satu komen Tuan pun ada cakap tadi tentang pelaburan. Kalau dulu mungkin secara ortodoksnya, secara tradisinya ialah ibu ayah saya sendiri pun hanya bergantung kepada KWSP sahaja untuk simpanannya persaraan. Mungkin sekarang ini dengan ada simpanan sebegitu perlu ada pelaburan juga untuk kita bijak menerokai cara-cara sebegitu sebagai betul. Saya setuju sangat sebab zaman dulu mungkin kita bergantung kepada KWSP sahaja mungkin cukup. Dan sekarang kita tahu untuk bersara kena ada, kalau di bandar kena ada 900,000 baru kita dapat belanja 5,000 sebulan. Ya, sebab kos makan kita sebulan akan jadi RM1,920 nanti. Itu sebelum bersara pun tak ada, macam mana dapat? Itu sebab jadi kalau kita nak bergantung pada tu memang hampir mustahil lah, sebab 70% rakyat Malaysia tak ada 200,000 pun dalam akaun KWSP. 70%. Mostlynya 50,000 ke bawah. Memang tu bom jangka lah. Jadi salah satunya kita sebenarnya ada cara kita boleh guna duit orang lain seperti beli rumah. Ada orang bila beli rumah dia beli satu je. Sebenarnya ada rumah pelaburan yang kita boleh beli. Dia tak payah kira. Sebenarnya tak payah kira matematik. Just check dengan bank je. Layak beli. Tapi make sure, pastikan rumah tu berpotensi. Kalau kita kena tekniknya, kita hanya bayar down payment je. Dan bulan-bulan dibayar oleh penyewa. Maknanya rumah 200,000 kita beli dengan harga 20,000. Tapi sebenarnya ada game yang ada di pasaran yang kita beli rumah baru, yang kita boleh bayar lebih murah berbanding kita beli rumah subsale. Sebab kalau subsale dengan perjanjian lagi, kalau macam rumah flat di Kuala Lumpur, kalau yang harga 230,000 dan wang muka dengan yuran perguruan stamp duty kena 40,000. Tapi tu 230 lah. Kita boleh beli kondo yang 400,000. Kita hanya buat keluar duit sekitar 8,000 je. Jadi setiap bulan orang bayar. Jadi sebaik saja kita dah mencapai umur bersara, rumah tu insya-Allah habis bayar dan buat apa saja sewa masa tu, itulah pencen kita. Kita boleh jadi macam pekerja penjawat awam yang ada pencen. Jadi salah satu daripada QSP pun kita ada daripada rumah-rumah sewa juga. Betul, dan kebijakan tersebut datang daripada perancangan lah ya. Berapa tahun lagi pinjaman kita, berapa tahun kita nak bersara insya-Allah, dan itu mungkin antara tips yang dikongsikan juga sangat menarik sebab kita kadang-kadang melihat rumah ni sebagai aset sahaja, tak nampaknya sebagai satu bentuk pelaburan juga yang seperti dikatakan oleh Tuan Syamsuddin tadi. Tuan, kita nak melihat kepada cadangan kadar caruman KWSP ni, Kumpulan Simpanan Pekerja, yang cadangkan bahawa bahagian majikan dinaikkan kepada 20% berbanding sekarang ini. Adakah ianya sangat bagus bagi kedua-dua belah pihak ni Tuan? Yang pertamanya majikan dan juga pekerja ni. Saya pernah baca beberapa kajian lah di dunia, dalam buku-buku dia kata majoriti majikan di dunia mengatakan mereka terlebih bayar gaji pekerja. Dan majoriti pekerja di dunia, bukan di Malaysia, di dunia merasakan majikan terkurang bayar gaji. Jadi dalam keadaan ini memang majikan tak akan berpuas hatilah. Tapi bagi saya sebenarnya sebab kalau kita tinggal macam ni, kita akan ada grup rakyat yang terkesan lah. Macam pejabat awam, kalau kita tengok pencen dia sekarang pun kebanyakan RM6,000 ke atas lah. RM6,000 ke atas agak selesa lah. GLC, yang 20% ni sebenarnya dah dilakukan, tapi di GLC. Mana syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau tengok dia orang punya majikan punya potongan 17%, 16%, 18%, 19%. Tak siap saya ada yang sampai 23%. Itu sebab mereka memang bersara, memang mewah lah. Tapi yang mana majikan yang bukan di bawah kerajaan, bukan GSC, bukan government link company, dia dua. Kalau company itu saya rasa kerajaan kena buat macam bersasar lah. Mana yang untung banyak, mana dan sebagainya, mungkin boleh naikkan 20%. Tapi kalau yang baru nak hidup kembali, sebab masa PKP hari itu pun dia dah sakit. Bagi saya kalau kita buat, ramai orang tak dapat pekerjaan lah. Jadi kerajaan kena buat yang 20% ni bagi saya bersasar. Ada yang masih maintain 13, ada yang naik 14, tu pun tengok atas keuntungan syarikat juga. Tapi kalau syarikat yang untung banyak, yang tu mungkin sebagai satu kemestian. Cuma isu satulah, kita nak tengok
Bila naik benda ni juga akan jadi satu penilaian untuk majikan sama ada masih nak bertapak di Malaysia ataupun nak tukar negara. Itu kemungkinan juga ya. Jadi saya rasa kalau benda yang kurang bersiko mungkin kerajaan mungkin ambil langkah untuk menaikkan nilai ringgit. Sebab saya rasa dah tiba masa kita kena naikkan nilai kita kepada RM3. Mungkin ambil masa 5 tahun 10 tahun tak apa, tapi perancangan tu patut kena ada lah. Bukan jagaan jalan raya nak buat, tapi sasarannya mata wang. Sebab bila mata wang dia naik, kos sara hidup akan jadi lebih murah lah. Kalau kita pun nak pergi mancung luar negara pun, kos kita jadi tak membebankan. Betul. Sekarang tengok pun rasa macam wow, sukar lah. Macam kita nak beli telefon, saya rasa telefon yang kita pakai majoritinya daripada luar negara, right? Tak kira jenama apa yang kita pakai, yang tu dah melibatkan mata wang. Jadi saya rasa itu satu yang perlu dibuat dengan rumah. Itulah contoh tadi kan, memudahkan orang untuk pembelian rumah supaya yang boleh jadi pencen kedua untuk rakyat. Okey. Tuan, ini ialah banyak sekali tips yang dah pun dikongsikan dan kita masih lagi nak cakap sikit tentang simpanan menjelang persaraan ini. Secara mudahnya untuk pemahaman semua, mungkin yang dah bersara tak apa, sedang menikmati musim persaraan mereka ini, tetapi yang mungkin nak menuju ke arah persaraan tersebut, masih ada lagi masa untuk melakukan simpanan yang mencukupi. Langkah-langkah yang mudah untuk diamalkan sekarang ni, Tuan. Okey, pertama memang kena ada KRSP lah. Kalau yang majikan nak naikkan 20% tu sebenarnya dia dapat menyelesaikan masa RM240,000. Sebab saya kira kalau dah dinaikkan kepada 20%, mana daripada setiap RM1,000 pekerja akan dapat RM70 ekstra. Kalau dibiarkan dalam KRSP selama 20 tahun dengan kadar sekian rata 5%, dia akan ada RM58,000. Mana kalau RM4,000 gaji dah ada RM240,000. Mana masa bersara dia boleh belanjakan RM1,000 sebulan dah. Daripada peningkatan itu yang jika dibuatlah. Tapi kita sebagai rakyat kena pelbagaikanlah. Tak boleh bergantung sekarang, kita tengok duit kita akan dapat RM900,000 tak. Kalau kita tak akan ada RM900,000 tinggal di Kuala Lumpur, dia akan jadi malapetaka yang besar untuk kita. Dan di kampung sekurang-kurangnya kena ada RM2,500 sebulan masa kita bersara. Mana sekitar RM450,000 kena ada. Dengan syarat rumah dah habis bayar. Isunya kat Malaysia ni, kita ambil pembiayaan sampai 70 tahun. Mana dah bersara pun masih ada. Itu satu bebanan lah. Jadi tak boleh nak marakkan KSP. Kalau boleh lepas dah beli rumah pertama, tak payah beli rumah impian dah. Sekarang zaman dulu kita beli rumah impian, tak ada. Sekarang ni kita kena beli rumah, kalau boleh mampu beli dua, kita beli dua dengan gaji. Contoh kita tanya bank berapa layak. Dia kata layak RM700,000. Beli rumah RM450,000 satu, dah beli sebuah lagi yang untuk investment macam Soho dan sebagainya. Sebab Soho ni untuk backup kita bila bersara nanti. Baik. Okey, itu satu nasihat yang sangat baik di hari Jumaat ini. Sekali lagi saya perkenalkan Tuan Syamsuddin Kadir, Pendiri Kewangan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya pun suka juga Tuan ya. Saya nak kongsikan juga ini tanggungjawab kami berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan pertukaran mata wang asing dan juga kaunter saham yang aktif yang kami nak bawakan serta harga emas semasa pada ketika ini. Ini kadar pertukaran wang asing $1 Amerika Syarikat bersama dengan RM4.54 ringgit Malaysia, $1 Singapura RM3.37 Malaysia, RM100 Indonesia $0.03 ringgit Malaysia, 100 baht Thai sama dengan RM13.19 Malaysia, manakala 100 won Korea sama dengan RM0.34 Malaysia. Dan ini harga emas-emas yang kami nak berikan kepada anda, ada jangkaan lonjakannya nanti. Jadi pasti kepada pelabur-pelabur emas sangat berminat untuk mengetahui berkenaan perkara ini. 916 22 karat bersama dengan RM301.55 Malaysia harga emasnya, manakala 999 24 karat emas per gram bersamaan dengan RM328.27 Malaysia. Dan ini antara 5 kaunter bursa saham yang aktif yang kami nak kongsikan juga bersama dengan anda kepada mereka yang sangat pergi aktif dalam perkara ini. Ini kelima-limanya disenaraikan di Bursa Malaysia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Syamsuddin Kadir. Saya suka sangat. Saya lagi suka. Betul. Nanti kita akan bersama kembali untuk soal wang, insya-Allah, seorang pendiri kewangan. Kita berteriak seketika selepas ini. Dahir bakar ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Malaysia hari ini. Baik,
macam mana anda setia dengan kami, begitu juga dengan para isteri dan juga wanita di rumah yang setia dengan pinggan mangkuk yang cantik-cantik. Kenapa saya cakap begini? Kerana saya bersama dengan Fiza. Yang nak bercerita tentang pinggan mangkuk yang cukup cantik, namanya Lenona. Betul. Fiza mesti kongsikan sikit, Fiza. Selalu sangat nampak iklan ni kat billboard dan dalam kat radio pun dengar juga Lenona. Budi macam ni tahu, sebab Lenona ni adalah di antara kolaborasi hebat di antara program TV wanita nombor 1 di Malaysia, iaitu Nona, bersama dengan Wow Shop. Sebab itulah kita keluarkan dengan edisi terhad untuk pinggan mangkuk khas untuk para isteri dan juga para ibu yang memang sukakan sangat dengan koleksi pinggan mangkuk. Dan sebab itu kami tawarkan kepada anda dengan edisi terhad Lenona. Kalau you tengok sekarang ni Daya, dia punya nampak cantik adalah disebabkan dengan menggunakan konsep European Rose. Sesuai lah dengan kita punya slogan, iaitu sentuhan elegan cita rasa anda. Bunga ni bukan bunga yang layu. Kalau kita pergi belilah dekat tempat lain, bunga saja harga RM200-300, lepas 3-4 hari dilayu kan. Tapi untuk Lenona ni, koleksi pinggan mangkuk ni, dia punya bunga akan terus mekar dekat atas pinggan mangkuk dia. Takkan layu-layu. Macam tu jugalah kesetiaan dan juga cinta di antara suami dan juga isteri. Masya Allah. Terus bagi tips rumah tangga ya Fiza di situ. Okey Fiza, kita nak tahu juga, saya tengok ada pelbagai jenis saiz. Kita nak tahu juga dalam Lenona ni berapa banyak ni sebenarnya satu set ni, apa yang ada? Okey, untuk satu set pinggan mangkuk edisi terhad Lenona ni, untuk set utama dia kita ada 29 keping. Termasuklah dengan pinggan makan, pinggan hidang, ada pinggan lauk, ada mangkuk sup, ada lagi dengan pelbagai jenis-jenis yang lain. Untuk mangkuk hidang semuanya kita dah bagi titipkan untuk diorang. Tetapi kita bagi lagi kepada mereka dengan hadiah percuma, iaitu kita ada satu set jak untuk 6 orang makan yang lengkap. Dapat lagi dengan placemate ataupun kita panggil sebagai apa tu? Alas pinggan tu lah. Itu pun untuk 6 orang yang kita gunakan dengan edisi terhad macam Lenona juga. So it means that daripada 29 keping, kita campur dengan hadiah percuma ada 13 keping. Bermaksud diorang akan dapat 42 unit keseluruhan. Banyaknya. Jadi siapa-siapa yang mungkin ada set pinggan makan ataupun set table untuk kita makan 6 orang, dah boleh siap elok-elok je cantik dekat atas tu. Inilah yang kita panggil sebagai apa tu? Apa dia macam Lenona edisi terhad yang macam wow, kelas. Betul. Satu lagi saya rasa macam walaupun yang kat rumah tu ada 4 orang je, tak apa kita hidang je 6 sebab banyak sangat dalam Lenona ni. Mana tahu nanti ada jiran ataupun mungkin dayah tiba-tiba nak datang untuk menginggah makan, dah cukup dah. Dah cukup ya. Begitu katanya daripada 29 tapi boleh jadi sampai berapa? 42 termasuk dengan hadiah percuma. Dekat tempat lain untuk harga kita ni, korang akan dapat sekeping je pinggan. Tapi dekat Lenona kita bagi sampai 42 keping. Memang berbaloi-baloi lah. Yes. Okey, nak tahu juga, ni soalan penting ni Fiza. Yelah, kadang-kadang bila orang lambat sampai, makanan pun dah sejuk. Boleh masuk microwave tak ni? Lenona ni dengan ni. Okey, macam ni. Saya bagi tahu kepada anda semua di mana untuk set pinggan mangkuk Lenona ni, kalau anda perhatikan dekat bahagian belakang ni, ini sebenarnya adalah pinggan yang diperbuat daripada kaca opal, di mana kita tahu bahawa pinggan daripada kaca opal ni adalah pinggan yang tahan lasak, yang kita boleh menggunakan dekat dalam dishwasher, boleh masukkan dekat dalam microwave oven. Tak payah lagi kita, daripada kita dah hidang makanan kan, lauk kan, ada makanan yang balance tu, kita nak kena alihkan masuk dekat dalam plastik, lepas tu kita simpan dekat dalam fridge. Tak payah. Letak sekali kita punya pinggan mangkuk ataupun mangkuk hidang ni dekat dalam kita punya freezer. Lepas tu daripada freezer kita masukkan dekat dalam microwave oven, kita hangatkan. Lepas tu terus kita boleh hidangkan balik dekat atas meja makan. Sebab itulah kita panggil sebagai alah membeli menang memakai. Ya, saya setuju. Dan tidak perlulah ya ambil masa untuk dan juga membazir air nak basuh lagi, sebab kalau kita dah transfer pergi bekas lain, betul, sebab nak panaskan semata-mata. Betul. Okey, dan juga Fiza, kita nak tahu juga ni nak beli dekat mana sebenarnya Fiza ni? Okey, daripada anda semua sibuk DM tepi saya dan juga Daya Bakar. Tak payah. Sekarang ni anda boleh saja untuk tahu apakah di antara harga dan juga promosi yang kita akan adakan pada jam 10.30 pagi nanti. Okey, masih lagi di siaran yang sama, iaitu di TV3. Jadi kita akan dapatkan Lenona edisi terhad koleksi pinggan mangkuk yang ada 42 keping. Okey, selagi stok masih ada. Tapi hashtag kita siapa cepat dia yang dapat, sebab masa dulu-dulu tahun lepas kita pernah jual set Lenona ni, tetapi kita rasa macam okey, mungkin dalam masa 3 bulan baru habis. Tak sampai 1 bulan dah habis dah sold out. Sampai orang cakap, Fiza, Wow Shop tolonglah keluarkan lagi. Nanti dia DM lagi awak. Nanti dia DM lagi. Jadi sekarang inilah dia masa yang sesuai, masa yang tepat untuk mereka dapatkan koleksi Lenona, okey, melalui Wow Shop ataupun melalui www.lenona.com.my. Jadi inilah dia edisi khas yang kita bawa masuk juga di dalam set Malaysia hari ini kan.
kan. Okeylah Fiza, awak kan sebagai seorang ibu Betul. Okey. Persiapan untuk pinggan bangkuk di rumah ni sangat penting Betul. Kalau awak sendirilah, kenapa agaknya mereka harus mendapatkan set pinggan mangkuk Lenona ni? Apa agaknya yang sangat-sangat istimewa yang jangan terlepas, jangan sampai sold out lagi? Okey, 1001 sebab sebenarnya Dayah saya boleh kongsikan bersama dengan penonton MHI, tetapi saya akan berikan kepada anda 3 sebab utama. Yang pertama adalah disebabkan ini adalah koleksi edisi terhad daripada majalah Nona dan juga Wow Shop yang memang limited edition. Yang kedua, kami berikan kepada anda sehingga 42 keping untuk set 6 orang makan yang anda takkan jumpa dekat luar sana. Kalau dekat tempat lain 1 unit sahaja, 1 pinggan saja anda kena bayar dengan harga limited edition ni. Tapi dekat Wow Shop 42 keping. Yang ketiga, penghantaran kami adalah percuma. Ini adalah kualiti yang cukup hebat walaupun harga kami berpatutan, tetapi kualiti yang kami berikan kepada anda termasuk konsep yang kami terapkan dalam Lenona limited edition adalah yang terbaik di pasaran. Baik, itu dia. Saya rasa kalau tak jumpa lagi sebab tak tahulah. Sebab Fiza dah bagi tahu kenapa anda kena dapatkan set pinggan mangkuk limited edition daripada Lenona. Jadi Fiza, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada MHI kerana menjemput Lenona. Ya, baik. Dan kepada anda semua, tidak boleh ke mana-mana lagi. Kena terus bersama dengan kami sebab sebentar lagi saya dan Hanif ada sesuatu ingin kita kongsikan. Agak menarik sebab Hanif pun macam dia suka sangat. Apa agaknya tu? Kejap lagi kita kongsikan. Berkongsi pinggan mangkuk dah ya. Saya nak ajak awak main bola jalanan ni. Saya dah tahu dah. Dah tahu dah. Sebab saya tadi kata ini Hanif mesti suka. So awak kan biasalah suka-suka kan. Saya memang suka. Awak boleh suka ke tidak ni? Boleh, saya akan cuba. Tapi cantik. nak tahu juga. Apa katanya bukan main bola biasa-biasa ni? Bukan biasa-biasa. Ini main bola di jalanan macam street soccer dan ini adalah satu pertandingan yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita dari REF iaitu kejohanan bola jalanan Voket. Jadi kita bawakan kedua-duanya orang kuat daripada Voket sendiri iaitu Muhammad Aiman Nazir Mudin, editor Voket REF Media Group dan juga Miss Dianto ataupun kita kenali sebagai Dito. Juga editor Voket FC dan juga REF Media Group. Ya, selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Selamat raya. Masih raya. Hujung ni. Okey. The Voket ni terlebih dahulu. Apa yang boleh kita terangkan tentang The Voket ni salah satu portal yang kita bermula dengan travelling sebab masa tu arena pelancongan ni di Malaysia sedang mereka naik terutamanya dari segi backpack. So kita putuskan untuk membawa berita-berita terkini mengenai travelling lah. Seiring berjalannya waktu kita berkembang menjadi salah satu laman berita yang menyajikan berita terkini. Pemotoran, pelancongan juga ada, kita ada sukan dan juga automotif. Dia banyak cabangnya lah. Banyak cabang. Kan saya selalu juga tengok Voket ni kan. Tapi saya nak tahu juga untuk Karnival Jom Heboh, apa yang akan dilakukan oleh Voket? Kita orang akan tampil berbeza sikit kali ni sebab selalunya kalau Jom Heboh sebelum ni kita orang banyak buat aktiviti kat pentas. Tapi kali ini kita orang buat lain sikit iaitu kita orang buat kejohanan bola jalanan 3 vs 3. Okey. So selain daripada itu kita orang nak lahirkanlah rakyat Malaysia yang hidup sihat. Dan satu lagi kita orang nak perkenalkanlah sebab selalu orang kenal Voket dekat portal je. Orang tak tahu Voket dekat belakang tabir tu siapa kan. So inilah masanya. Inilah masanya dari belakang ke depan tabir ke bola jalanan lah ya. Okey, ni posternya macam mana cara nak menyertainya kalau nak dikongsikan? Kita punya syarat tak adalah sukar sangat di mana kita terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia umur 17 sampai ke 50 tahun. Format kita yang macam cakap tadi 3 lawan 3. Satu pasukan tu ada 5 orang. So 3 akan main dalam padang dulu. 2 orang tu tengoklah kawan main ke sambil lepak-lepak kat tepi. Boleh lepak-lepak Boleh. Chill. Saya simpanan pun okey je boleh. So satu pasukan tu kita ada 5 orang. So iuran dikenakan sebanyak RM100 dan sesiapa yang berminat boleh daftar di bolajalanan.voketfc.com lah. Okey, baik. Okey, kalau macam tu Hanif saya nak tanyalah soalan kat awak. Saya? Awak boleh, kalau awak diberi pilihan untuk pilih siapa awak punya teammate? Okey, saya pernah lawan dengan Dito ni. Saya takkan pilih dia lah. Sebab hebat sangat kamu. Dia elok jadi lawan saya lah, jangan jadi kawan. Rakan-rakan tak boleh. Maksudnya teammate saya kalau di Malaysia hari ni saya akan ambil Abang Nas. Sebab dia laju. Dayah jadi saya punya pemain pertahanan jaga gol. Itu saya setuju. Duduk je kat situ. Betul. Okey. Baiklah, asalkan saya dapat satu role pun saya okeylah. Okey. Dan kita nak tahu juga macam hadiah yang ditawarkan. Ya, masuk tu dah satu perasaan macam nak cuba. Tapi hadiah yang ditawarkan kepada pemenang dan ada tak macam
benda-benda menarik yang akan berlangsung dekat sana? Macam hadiah pertama kita ada wang tunai sebanyak RM1,000 dan medal. Hadiah kedua RM700, medal juga. Dan ketiga RM400 bersama dengan medal juga. Ketiga-tiga pemenang ni akan dapat baju limited edition Vocat juga nanti. Yang macam awak pakai ni ke atau lain sikit? Kita akan keluarkan design lagi cantik ke? Lagi cantik. Tapi kena menang lah. Kena menang lah. Kalau masuk je tak dapat kan? Betul? Tak dapat. Kalau yang sekadar menyertai ni? Taklah, nampak dia orang bagi tahu awak kena menang. Saya kena buat latihan ni. Betul, dan ini akan bermula di Shah Alam nanti ketika Jom Heboh. Mungkin ada harapan penyertaan masih dibuka kalau nak ajak lebih ramai orang sertai. Saya harap ramai rakyat Malaysia yang menyertai kita punya bola jalanan di Karnival Jom Heboh Selangor Generasi Muda di Stadium Shah Alam. Di mana kita pun nak berada lebih dekat dengan kita punya pembaca, sebab sebelum ni kita hanya menulis saja. Sekarang kita nak berada dekat dengan pembaca, kita bagi tahulah siapa di belakang Vocat, penulis-penulis ni. Dan juga saya harap ramai pasukan atau pemain yang menyertai. Yuran hanya RM1 saja. Betul. Dan hadiah sebanyak RM1,000 juga kita berikan kepada pemenang lah. Okey, baik. Saya sebenarnya nak tahu, katanya ada happy hour. Oh yes. Happy hour. Tambah sikit. Happy hour ini adalah dia macam contoh, dia macam selingan lah. Happy hour ni macam special, kita try treat permainan dia. So dekat situ contoh dia macam pukul 2 petang tu tim-tim Vocat akan ada happy hour dan kita orang akan pick mana-mana pengunjung yang datang untuk maybe main game dengan kita orang ataupun lawan bola dengan kita orang. Dan dekat situ juga diorang boleh dapat hadiah-hadiah yang menarik. Itu pukul berapa tadi? Itu contoh dia pukul 2. Contoh. Saya rasa saya dah tahu lah. Saya dah datang dalam pukul berapa. Sebab nama pun happy hour tak boleh bagi tahu. Jangan terlepas. Surprise lah. Happy hour. Jawapan bocor tu jangan terlepas. Okay. Kita akan bermula di Shah Alam lah. Maksudnya ni julung kali akan diadakan. All the best kepada kalian juga. Mungkin ini boleh merapatkan lagi lah bersama dengan pembaca dan juga penulis-penulis Vocat ni. Idea siapa ni sebenarnya buat 3 lawan 3 ni? Dito? Idea saya. Idea awak? Bukan. Klaim. Kaki klaim. Ini sebenarnya idea kita bersamalah, di mana kita nak tampil berbeza daripada Jom Heboh sebelum ni. Dan juga kita nak berada dekat lagi dengan kita punya membaca, kita punya pemuda selama ni yang menyokong kami dengan membaca artikel, dengan mengikuti kami di sosial media. Dan ini salah satu cara untuk kita berada dekat lagi dengan mereka. Betul. Dan mungkin ada tak selebriti yang juga turut serta? InsyaAllah akan ada. Cuma setakat ini kita tak boleh bagi tahu lagi. Rahsia juga. Ini pun dia baca ala-ala happy hour lah ni. Rahsia lah Vocat ni. Kalau nak tahu saya datang. Pandai editor Rahman okey ya. Banyak rahsia Vocat ni. Tapi yang penting kena subscribe mereka, kena join mereka dan juga tengok di link yang disediakan untuk menyertai. All the best kepada kedua-duanya. Terima kasih. Jumpa nantilah di Jom Heboh ya. Terima kasih. Okey, nampak Hanif, awak dah tahu dah siapa awak punya pasukan Pasukan saya. Sebab 3 orang je tahu. 3 orang je, awak kena ada beli kasut siap-siap sekarang juga. Kita akan sertai juga bola jalanan Vocat bersama dengan Ref ini. Okey, itu antara pengisian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Nak bersukan pun boleh. Kewangan pun kami bawakan kepada anda dan juga inspirasi seimbang dalam kehidupan akhirat dan juga sekarang ni akademik. Betul. Alhamdulillah. Dan sebenarnya esok topik kita pun menarik juga. Topik ini pun saya rasa Hanif sangat bersemangat, nampak. Dia dah buat okey, exercise sikit. Oh ya Allah. Tak apa ke pakai samping? Tak apa, boleh. Itu namanya pahlawan Melayu. Semangat. Okey, dan kepada anda kalau nak tahu apa topik kita esok sebenarnya, Hanif cakap sikit Hanif. Kita akan bawakan sukan yang berkembang pesat pada kita ini, iaitu sukan foot golf. Saya sendiri akan ke padang foot golf untuk memperkenalkannya. Dan Hanif akan ke mana kalau nak tahu sebenarnya? Dia bakal ke USA kawan-kawan sebenarnya untuk foot golf. Hebat Hanif. Esok kita akan tahu dengan lebih lanjut lah ya. Jadi kenalah saksikan kami di Malaysia hari ini. Untuk itu hari ini kita sekian sajalah ya. Ya betul, waktu mencemburui. Jadi saya Naya Bakar. Saya Hanif Miswan, senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.